Assalamualaikum guys. Apa khabar kepada anda semua? Selamat datang ke Official Reacts. Hari ini kita akan live bersama dengan Mike Ang guys. Guys, hari ini kita nak cakap pasal orang yang ambil kesempatan. Apa yang korang faham tentang orang yang ambil kesempatan ni? Lagi-lagi masa PKP ni. Time-time COVID ni orang ambil kesempatan, ambil itulah kan. Buat benda-benda yang macam entah kan, jual sanitizer, jual benda tu tapi dengan harga yang tak masuk akal. Kejap lagi Mike Ang akan masuk. Kita nak tanya dia pasal orang yang ambil kesempatan ni, apa yang patut kita buat. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, Mike. Mike, Yeah. rambut. Aku dah botakkan rambut aku. Azam baru. Kenapa? Bukan azam baru, saja botakkan sebab rambut dah panjang, so macam rimas sangat dan tak ada tempat nak pergi gunting rambut. So, botakkan je lah. Alah-alah kan kena tambah lagi 2 minggu kan? Ha? Oh, iyalah. Kena tambah lagi 2 minggu. Mike, you rasa macam mana? Kena tambah lagi 2 minggu ni. Duit lagi nak kena saving tau. Ya, kita kena lebih banyak berjimat cermat lah. Tapi ini untuk kebaikan kita, macam saya cakap-cakap sebelum ni. So kita kena bertabah untuk mengarungi je lah. Nak buat macam mana? It's our own good juga kan. Hari ni makan apa, Mike? Hari ni saya masak asam pedas Melaka. Nak makannya asam pedas belador tu yang pedas gila tu. So saya buat yang tu. Dengan ikan telur masin dengan sayur kobis je. Guys, apa khabar? So, sebelum kita mula, hari ni kita nak cakap pasal ambil kesempatan atas kesempitan. Korang nak, kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dekat kotak tanda soal tu. Mike, dah ready dengan topik ni? Okay, Mike. Okay, sekarang ni kan PKP diumumkan. Bila PKP diumumkan, lagi-lagi sekarang ni PKP dilanjutkan sehingga 27 April ni kan, sampai bulan puasa. So, mostly kebanyakan orang kat luar sana banyak hutang. Ada hutang personal, ada hutang handphone, hutang itu, hutang ini kan. Lepas tu diorang tak kerja. You rasa macam mana? Ni patutlah diorang menjelaskan. Okay, hutang ni is something very sensitive. I rasa kalau yang jenis hutang personal tu, kalau kita yang bagi orang pinjam tu, and then you pun bukan perlu sangat duit tu, tak payahlah korang chase sangat. Kan? Because sekarang semua orang kesempitan, so bagi peluang. Tapi kalau berhutang kepada bank, tapi I rasa kerajaan dah banyak menolong dengan bank telah menangguhkan you tak payah bayar hutang you selama 6 bulan semua tu kan. So I think itu dah disettlekan. So kalau hutang Along, aku tak boleh tolong kau lah. Tapi aku rasa Along pun susah nak cari kau sebab kawalan pergerakan. Takkan Along bila polis stop, Along tu kata, oh aku dah pergi buat hutang. Lambat lagi polis stop dia bagi. Tapi yang macam hutang-hutang tu, I rasa kita kena inilah masanya kita boleh tahu siapa yang berperi kemanusiaan, tak berperi kemanusiaan kepada orang yang macam tuan rumah tu. Orang tu dah sewa dengan kau lebih daripada setahun ke 2 tahun, tiap bulan bayar. Tapi untuk waktu ni, carilah ruang di hati you untuk halalkan sampai, tak payahlah tunggu sampai 6 bulan. Kau halalkan sampai bila dah start kerja balik, baru you charge. Yang ni kau halalkan je lah. I mean, this is a good example kalau you tengok filem-filem Hollywood atau filem-filem mana-mana lah kan. Yang menunjukkan bila, especially those disaster movie, di mana macam apa yang kita hadapi lah, COVID ni kan. Yang you never know who's gonna help you. Kita semua perlu menolong because you cannot survive by yourself. So yang pada orang lain tu semua banyak berjimat cermat lah because kita kena lagi 2 minggu. Pun tak tahu lagi 2 minggu ni akan disambung lagi atau tak. You know. Tapi I rasa, I berdoa, I think inilah 2 minggu yang terakhir sebab kes-kes yang dilaporkan tentang jangkitan pun makin berkurangan dah. So mengharapkan benda ni kalau kita semua bersatu, I rasa insyaAllah benda ni 2 minggu ni je lah. Mungkin seminggu je, lagi seminggu mungkin dah tak ada kes, mungkin diorang akan leave the band. And then tapi mengambil kesempatan, memang banyak orang mengambil kesempatan jugalah. Macam kalau I buka DM I hari-hari, out of sehari roughly I rasa I dapat about 100-200 DM. I can say sekarang dekat 90% DM I, orang yang kata I tak ada duit, tak ada cukup makan dulu, dan lepas tu bagi bank account. Boleh tak banking ke account ni? I mean like seriously, I don't think I'm so stupid akan bangingkan duit tu. I mean that is not the way. You know? Okay Mat. Yes. Okay Mat. Sekarang ni kan ada satu isu baru je jadi ni Mat, pasal taska bayar separuh ke nak bayar penuh. You faham tak? Okay, ada setengah family, keluarga dia hantar anak dia pergi taska, pergi tuition. Kan benda tu nak kena bayar by monthly, betul? Ya. Kan? Lepas tu pihak taska pula minta full payment. So keluarga ni dah terkontang-kanting lah. Kalau dia bayar, dia tak boleh nak makan lah.
Nak bayar buat apa? Bukan kau kena hantar budak tu pergi Taskar pun, kau boleh pergi Taskar tu. Dan Tapi- kenapa nak bayar? Tak payahlah bayar. Tapi it's happen. Dia sampai keluar dekat berita kat Twitter, dia kata macam sampai ada satu family dia terpaksa berhentikan anak dia untuk tak nak bayar bulan tu. Sebab orang dalam kesepitan sebabkan COVID, orang tak ada duit nak bayar. So orang terpaksa guna duit diorang ni untuk survive makan, betul. Tapi pihak Taskar Betul. minta full payment. Dia bukan Tapi tak faham. Taskar boleh buka ke? no, dia kena bayar. Okay, orang kena bayar by monthly. So this month diorang kena bayar. Diorang kena bayar by full. Walaupun diorang tak hantar anak diorang pergi sekolah. Tak hantar anak diorang pergi Taskar. So that bila COVID ni habis, masih ada tempat lagi kat Taskar tu. Is that, Ya. is that the reason? Kalau I kepada keluarga-keluarga yang you kena benda macam ni, aku keluar anak, aku tak nak bayar. Nanti bila COVID tu dah habis, aku carilah Taskar baru. Pergi mampus dengan kau. Lambat lagi aku nak bayar kau yang aku tak hantar anak kau, kena bayar. Kau gila ke apa? Dan kau angkat duit atas anjing. Kau Taskar kau tak buka, tapi kau nak collect duit. Cantik muka kau. Kalau aku orang buat report. Kesian lah kan. Sebab masing-masing kena faham situasi masing-masing. Betul kan? Ya. Because benda ni, dia kena faham tau. Apa yang kita lalui ni, apa yang kita lalui ni is something yang selama ni kita fikir kita tengok kat movie je. Betul tak? Betul? Pernah tak fikir kat kepala otak kita yang satu hari kita semua kena duduk kat rumah, tak boleh keluar, tak boleh pergi kerja, tak boleh buat apa. Kita tak terfikir. Kita cuma pernah terfikir benda ni bila kita tengok movie je. Yes, So betul. kalau benda ni boleh berlaku macam ni, jangan fikir benda yang lebih teruk boleh berlaku. Yang macam betul-betul dalam filem tu. So apa yang manusia sekarang boleh buat ialah lebih mempunyai konsep toleransi, tolong menolong. You know, because it will come to a point, mungkin satu hari nanti kalau benda ni terjadi lagi yang lebih teruk, duit tak akan menjadi isu dah. Duit dah tak perlu diperlu. Kau ada duit pun kau tak boleh beli. Kau ada duit pun kau tak boleh guna. Okay, Mike. It will come to the point. It will come to the point at the end of the day, apa yang kita perlu ialah pertolongan antara satu sama manusia yang lain. Okay, I think Mike. that would be the main thing. Betul. Okay, tapi ni bukan nak belah mana-mana pihak. Tapi ada, Mike. Okay, macam ni kan. Dia macam tersepit tau. Tersepit. Dekat Taskar tu pula, contohnya ada guru-guru, budak, mana orang yang bekerja. Maknanya kalau dia tak bayar bulan ni, maknanya orang yang bekerja dalam tu, cikgu yang mengajar dalam tu tak dapat bayaran. So, diorang ni tersepit. Faham tak? Okay, then I nak tanya you, owner Taskar tu, tuan punya, tuan guide, bos Taskar tu, you ada pekerja tu, itu ialah tanggungjawab awak. Selama ni cikgu-cikgu ni yang bawa keuntungan kepada awak untung banyak-banyak, you belanja sana, belanja sini, bila you benda macam ni, tak ada student kau tak nak bayar cikgu tu. Apa punya fikiran? Sebagai bos, dalam mana-mana company pun, you ada certain amount of fund. Faham. You don't need to bayar. So, you kena berhati perut. Selama ni, orang ni semua tolong kau untuk jadikan kau kaya tau. Kan? Bekerja untuk you untuk jadi you kaya. So, sekarang bila you dalam kesempitan ni, you dah tak dapat duit yang selalu you dapat tu, you pun nak punish orang yang selama ni yang menolong you. Tak masuk akal kan? Tapi ada orang yang tak berhati perut sanggup lakukan. Tapi kalau I tak berhati perut lah macam driver I. Driver I semenjak 18 bulan sampai hari ni, dia tak kerja. Is that okay, then? I tak pakai driver I pergi supermarket semua, I drive sendiri. Takkan I nak suruh dia kerja. Memang I tahu ada banyak driver masih bekerja lagi. Tapi driver I tak bekerja. Tapi I tetap bayar dia. Takkan I nak cakap dia, oh bulan ni you tak bawa I duduk rumah, I tak payah bayar gaji you. Nanti bila COVID habis, baru I bayar gaji you. Dia nak makan apa? Kan. Mike, ni ada satu komen. Mama, dia kata kalau kan macam makcik yang dah berusia, duit sewa rumah tu buat belanja duit dapur dan penyewa tu kata, dia kata lah pekerja yang okey dan mampu perlu ke menyewa tidak perlu membayar sewa rumah. Bincangkan. Okay, I faham makcik tu. Katakan, tu sebab I kata, tuan rumah ni terpulang kepada hati perut budi bicara tuan rumah tu. To me, katakan kalau you sewa rumah I. Okay, you sewa rumah I. Of course, I'm gonna ask you for monthly. Because I tahu you bergaji.
Betul? Walaupun you work, ataupun you bergaji, tapi you sebagai manusia juga jangan ambil kesempatan. Kalau you dapat gaji penuh, jangan juga you nak pergi, oh sekarang semua tak boleh kan, so aku nak pergi minta buat. I pun tak dapat gaji lah, menipu. Kenapa? Betul tak? Betul. Betul tak? Betul. Kalau semua orang bersikap jujur dan lurus, kalau you masih dapat gaji full, hidup you macam biasa, walaupun you work from home, janganlah ambil kesempatan sebab katakan tak boleh tu, you tak nak bayar. Kan? You know, betul benda ni semua akan snowball. Dia bukan maknanya kau akan dapat free card macam main Monopoly tu, free out of jail. Macam hutang kereta tu. Kalau you mampu, buat apa you nak tangguh? Bayar je lah. Because at the end of the day, kau tetap kena bayar duit ni pun. Perkhidmatan yang kita Betul. gunakan tu kan. Tapi, Betul. kalau you betul-betul tak boleh, kalau you bercakap dengan, you minta bantuan dengan tuan rumah tu dengan secara jujur, I rasa tuan rumah tu tak mungkin kata tak boleh. Atau tuan rumah tu mungkin katalah tuan rumah tu tak nak rugi juga. I rasa tuan rumah tu sanggup juga dia kata, okay, bila dah gaji, you bayar, tambah sikit bayar bulan yang aku rugi tu lah. Tapi bila kau dah kerja, dapat gaji balik lah. I tak rasa ada manusia yang sekejam yang sanggup kata, aku tak kisah, kau kena bayar sewa daripada kau pergi makan, kau makan tak makan tu kau punya pasal. I tak rasa ada orang sekejam tu lah. Tapi mungkin ada lah juga lagi orang sekejam macam tu. Ada, kan? Sebab macam hari ni aku pergi dekat supermarket. Satu hal lagi. Mike, ni kalau situasi saya nak keluar, saya nak kau bayar hutang untuk aku teruskan hidup. Ni situasi, kalau situasi dia macam ni. Saya nak kau bayar hutang untuk aku terus hidup. Dia cakap macam ni. Okay, kalau orang tu berhutang dengan kau dan tu, I think you boleh berbincang dengan orang tu. Tapi bayar hutang untuk kau terus hidup, yes, kau kena tanya. Tapi kalau orang tu juga berhutang, kau dia dah berhutang, kau rasa dia ada duit ke nak bayar kau dalam keadaan ni? Lagi bertambah teruk. Tapi lebih baik kau orang berbincang. Mungkin kalau dia ada 300, kau tak ada duit, antara kau berdua, kau ada orang tu ada 300 dan orang tu berhutang, kau minta lah orang tu bayar 50 ke 100 kan. At least kau tak makan 10 hari, dia pun tak makan 10 hari. Fair kan? Kan? Okay. Janganlah dia ada 300, kau nak minta dia juga 300, mampus lah. Dia tak payah makan. Okay, Mak. Macam mana Sebab kalau macam mana kalau kes owner rumah yang tetap kena potong gaji? Tetap kena potong gaji yang dia setiap bulan potong gaji tu. Tu sebab saya kata, you kena tanya, you kena owner kan, toleransi. Toleransi. Dalam dunia ni, semua benda boleh berbicara. Tak ada benda yang sets in cast and stone. Tak ada benda yang telah ditetapkan. Semua benda boleh dibawa bicara. You know? Yes. Okay, Mat, ada satu tweet ni. Okay, ni pasal kerja tau. Okay, tweet ni dia kata, kalau majikan tak nak bayar gaji korang semasa PKP ni, okay, dia kata, aku tahu ada segelintir majikan ambil kesempatan nak potong gaji korang sejak PKP dikuatkuasakan. Maknanya, ada orang yang bekerja tapi dia potong. Orang yang tak bekerja tapi dia potong. Ambil kesempatan untuk potong. Sepatutnya, memang... Benda tu I rasa, again, it comes back to the state of the business. State of the business. Tapi I tak tahu apa laws, I pun tak tahu for sure apa law dia yang sama ada kalau you tak bekerja, company tutup tak bekerja, nak potong gaji. I think itu semua atas perbincangan lah. Tapi I rasa government kata tak boleh potong kan. I also not so sure. So itu satu soalan yang tak berani jawab. Tapi untuk I personally, company I memang tak potong gaji orang. It's like I still bayar. Setiap bulan. I tak ada lagi nak kepotong gaji lah sebab kita semua ada satu emergency punya fund. I rasa fund tu boleh tanggung untuk 6 hingga 8 bulan. So selagi I rasa fund tu tak kosong, I rasa I akan terus bayar and tengok macam mana lah. Okay, Tapi kalau it comes to a point, kalau benda ni jadi tahun, memang I akan berbincang sama ada boleh bayar setengah ke atau apa sebab diorang pun tak bekerja. You know what I mean? Okay. Faham. Okay, Mike. Itu, okay, ni pasal sewa rumah, pasal kerja dah habis lah. Okay, ni sekarang ni pasal scammer. Orang yang ambil kesempatan ni. Scammer sekarang ni, Mike, orang yang kita banyak dengar. Scammer makin banyak bila time MCO ni. Okay? Adakah mungkin sebab disparate, sebab tak ada income? Mungkin diorang, scammer ni pun tak ada. Scammer ni lah paling kaya. Scammer ni lah yang paling pandai. Sebab scammer ni lah yang mengambil kesempatan daripada orang-orang yang
Macam kita lah yang tak pandai sangat. Sebab I rasa I pun dah kena scam 2-3 kali. Dan ni benda barang-barang yang aku beli ni. Oh, You know, okay. tak sampai-sampai sampai sekarang. Simpan tu nanti kita cerita. Betul tak? Benda ni tak sampai-sampai sekarang. Tapi bila masa I order tu, you kata 2-3 hari. Sampai sekarang aku tak terima. Apa cerita? Tapi Mat, Betul tak? betul. Duit dah bayar. So, Ha. I rasa scammer-scammer ni bukan diorang scam ni bukan sebab diorang nak melangsungkan kehidupan. Tapi sebab mereka menggunakan ketakutan kita untuk menjadikan kita mangsa. You know, macam orang kata mask tak ada. Dia keluarkan, dia kata dia ada mask. Kau pergi order mask. Tapi mask kau sampai hari ni tak sampai. Tapi duit kau dah bayar. Mereka mengambil kesempatan. So, manusia-manusia macam ni, aku sumpah akan dilahanatkan mati tergolek, okay? Tolonglah sikit. Orang dah tak ada duit. Ada benda-benda yang you pergi tu ialah benda-benda yang memang kita tak, dia orang tahu yang kita perlukan. Macam mask, hand sanitizer. You know? And benda-benda yang macam perencanaan yang tiba-tiba kau keluar kata sekampit beras harga macam ni je. You know what I mean or not? So, orang lagi nak jimat. Lagi orang tu nak jimat. Orang tu fikir nak jimat. Beli dengan kau. Tapi kau menipu duit orang tu. Takkanlah hanat kau. Kan? Hawau. Mai, selalu kan Mat, okay. Kebanyakan ada di antara kita semua dah tahu dah sebenarnya ada skamer-skamer ni akan datang punya. So, masih lagi orang yang terkena tau. Masih lagi orang yang terkena, faham? Kebanyakan tak tahu. Tapi diorang ni pandai. Sekarang-kadang diorang scam daripada telefon. Semenjak aku duduk kat rumah ni, yang phone aku tak silent kan. Kau tahu berapa banyak scammer yang call aku. Kau tahu, semalam pagi, pukul 9 pagi aku dibangunkan dengan telefon call. Daripada Jabatan Islam entah apa. Nama you Michael Araisi. Ya. Kita dah buat sempena COVID ni, kita nak bagi telekong. Telekong ke aku nak bagi aku telekong. Dan lepas tu, untuk ni kita perlukan nombor IC dan juga perlukan address. Okay? Dia kata, Dek, kau tahu tak kau call siapa ni? Michael Ang. Itu nama lelaki tau. Kau nak bagi aku telekong, kau nak scam pun pakailah otak. Lepas tu dia maki aku balik. Ya ke? Dia maki aku balik. Apa ni dia cakap? Apa ni? Kurang ajar. Kurang ajar kau tu lagi. Kurang ajar. Kau tengah menipu orang kan? Kau nak nombor IC aku buat apa? Kan? Lepas nombor IC kau nak minta bank account aku kan? Aku kata, aku tak tahu cara korang scammer ni semua. Tolonglah. And then aku kata, Sasa yang kau bercakap ni, Sasa kau seorang Islam. And kau masih buat benda macam ni. Kau tak takut Tuhan ke apa? Kan? Ini kalau jumpa dia maki aku, puki kau lah dia letak phone. Perempuan Ha? Mai, kalau you jumpa dia, you tarik je Mai rambut dia. Aku tarik apa? Aku lepuk-lepuk. Aku handbag smash muka dia. Syaitan. Okay, Mike. Okay. Cakap balik pasal kesempatan ni kan. Okay. Ni pasal food delivery. Mike, you tahu, I rasa you pernah tengok kot. You ada tengok kot dekat Twitter, dekat mana-mana social media yang ada food delivery yang terkena barang-barang. Faham? Orang jual benda-benda yang tak sepatutnya dijual. Kena tahan dengan polis. Jual rokok. Ada tengok tak? Dia ambil kesempatan itu. Benda tu kan efek kepada delivery lain tau. Ya. Itu sebab saya kata memang akan banyak orang mengambil kesempatan di time-time macam ni. Di saat macam ni, you know, akan ambil kesempatan. And kita sebagai orang pula akan akan senang terperangkap dengan orang-orang ni semua. Macam I pun terperangkap pasal delivery ni. Macam mula-mulanya I tak nak keluar, I tak nak pergi beli barang. So I gunakan orang delivery ni untuk, I ingat okey lah bayar dia sekali RM25 kalau tak salah I. And dia boleh belikan barang yang kita nak. Tapi barang yang sampai semua, it's like, aku suruh kau buat benda lain yang kau buat. You know, and then dia punya tak hantar langsung tapi duit dah masuk kan. Kan, lain minta lain. Minta lain tu tak apalah, aku tak boleh salahkan kau sebab kadang-kadang you tak tahu apa brand yang I nak, walaupun ada tulis, you maybe tak reti baca ke apa, I faham lagi. Ini yang dah bayar duit tapi bandar tak sampai-sampai. Ada juga yang scam macam tu. You know, so benda-benda macam ni lah. So aku tak tahulah. Banyak sangat penipu kan kat Malaysia ni. Kan, okay Mat. Sekarang ni Mat, adakah waktu yang paling elok untuk ambil macam ni? Adakah waktu sekarang ni waktu yang okey untuk ambil hutang atau loan untuk sara diri? You rasa macam mana? Pada pendapat you sekarang lah. Bagi pendapat I,
pada pendapat I, kalau you nak ambil loan sekarang, it's still a loan yang you kena tanggung, kena bayar later on. So you tanya diri you dulu, you buat kira-kira sama ada lepas COVID ni, you boleh tak bayar hutang tu. Kalau you boleh bayar hutang tu, to me, okay, ambil. Kalau you ikut kira-kira you mampu untuk bayar hutang tu balik. Tapi kalau you tak mampu, lagi baik korang makan nasi putih dengan black sauce je. Daripada korang pergi ambil hutang tu. Because nanti later on, dia akan snowball. Dia macam, you gali satu lubang untuk tutup satu lubang. Nanti lepas tu kau akan gali satu lubang lagi tu, satu lubang. Sampai habis pun kau tak akan dapat tutup lubang yang pertama tu. Dia akan jadi lubang, tutup lubang, lubang, tutup lubang. You know what I mean? Hutang tu akan tu. So, tapi kalau you rasa you boleh ambil, you buat kira-kira, you kena buat your self-financing. I mean, yourself kira-kira you punya budget. Kalau you rasa lepas ni, okay, I ambil duit ni dulu, tapi lepas COVID ni, ada kerja, I dapat my full salary, I still mampu untuk bayar, then why not? Okay, Mike. Betul tak? Yeah. Betul. Ni yang Kak Liza tanya, kena ada tempat bantuan ke untuk membela nasib pekerja yang majikan ambil kesempatan ni? I rasa kerajaan ada kan. Kan ada kan buat report. Satu tu di mana boleh buat report. Kalau katakan company yang ambil kesempatan untuk potong gaji di waktu di waktu macam ni lah. So tapi I rasa macam I katalah, kebanyakan pekerja-pekerja yang kena potong gaji ni kebanyakan ialah company-company SME. Small medium enterprises yang mana pendapatan mereka memang banyak terjejas. Tapi itu pun I rasa again back to budi bicara lah. Company tak boleh just potong gaji across the board macam tu. You know, some still work from home, masih ada lagi. Kalau yang tak ada pun dia tak boleh potong macam tu lah. And I rasa you pun tak boleh buang kerja kot mengikutkan rule daripada government. Tapi again, katakan kalau pun dia potong gaji pun, I rasa boleh toleransi lagi sebab kerajaan ada bantu you all lagi tau. Jangan lupa tau. Oh ya, betul ya, tak? Betul-betul. Tapi tak boleh expect lah. Katakan gaji you 3,000. Then company you nak potong 1,500. Company nak potong 1,500. Tapi you dapat bantuan daripada kerajaan lagi 600. So you dapat 2,000. Tapi 2,000 tu kau jangan rasa, kenapa? Selalu aku dapat 3,000, kenapa aku dapat 2,000 dengan bantuan kerajaan juga? Mana Aci 1,000 aku? Kau jangan cepat melata, dek. Sebab kau tak kerja tau. Kau duduk rumah. Ada orang bagi kau duit lagi. Hutang rumah kau, hutang kereta kau semua tak payah bayar tau untuk 6 bulan. 2,000 tu untuk kau makan je tau. So, janganlah komplain sangat. Because at the end of the day, gaji kau lagi banyak sekarang yang kau boleh simpan daripada masa kau dapat gaji penuh tau. Kau fikir balik. Kan. Betul tak? So, betul, Mak. Kalau untuk potong gaji, kau tak boleh cepat melata kata, tak fair. Bos aku hang suang. Masa kerja aku kerja macam anjing. Lepas tu bila macam ni nak potong gaji aku setengah. Tapi korang kena fikir balik. Kerajaan ada bantu juga. Betul tak? So, betul. Kau kena fikir balik. Kau kena fikir lebih mendalam. Kau jangan fikir luaran je. Selalu aku dapat 3,000, sekarang aku 2,000, maknanya aku kena tipu. Korang tak boleh lah fikir macam tu. Ya, pandai sikit ya. Mike, ni back balik pasal food delivery. Cakap pasal delivery, kadang-kadang ada yang dah bayar tau Mike. Ni macam yang jadi dengan Mike ni dah bayar. Mike tak sampai lagi, Mike punya barang tak sampai lagi. Tapi ni, lepas 2 jam delivery tu cancel. Tapi I rasa kalau dulu pernah terjadi juga. Tapi I pernah terjadi, tapi bukan masa COVID lah. Sebelum COVID apa dah jadi. Lepas tu aku ban je benda tu. Tapi at the end of the day, dia tetap, kalau you gunakan servis yang bertauliah macam Grab Food ke, Panda Food ke, atau apa-apa yang bertauliah punya company lah, bukan Cak Ayam punya company, punya apps, mereka akan pulangkan balik duit. Ya, betul. Cuma pulangan duit tu akan ambil masa lah 2 minggu ke apa. So tak payahlah gaduh sangat. Benda ni lagi-lagi maybe kereta dia stuck ke, kena tahan ke apa ke, you tak tahu kan. Kalau betul. Restoran tu juga yang tak buatkan benda tu, cancelkan. You know what I mean? So benda macam tu, diorang akan pulangkan balik duit. So tak payah kau nak mengamuk-ngamuk, bergaduh. Aku pun tak nak post benda macam tu. Because to me selalu aku memang complain. Kalau aku ada benda-benda aku nak complain, aku complain kat IG kan. Tapi benda-benda yang macam ni, you kena
terimalah keadaan macam ni, kau kena bertimbang rasa sikit lah. Jangan sikit-sikit nak komplain, sikit-sikit nak komplain, sikit-sikit nak bergaduh, sikit-sikit nak mengamuk. Sedih macam perempuan tu yang pergi maki polis tu. Dah kenapa? Kau start dalam jam. Start lah dalam jam. Aku hari ni nak pergi supermarket pun, aku pun kena start dalam jam. Tak kau tengok aku maki. Aku buat je duduk dalam kereta isap rokok. Mike, okay. Ini back cerita Mike tau. Mike punya cerita. Pernah tak Mike, pernah ada tak pengalaman? Mike kan pengarah. Okay, orang kenal. Pernah tak ada orang nak ambil kesempatan terhadap Mike? Banyak. Cuba ada. aku adalah, tapi cuba aku macam layan tak nak layan, macam kesempatan tu sebab I ambil keputusan, I tak nak buat IG review, I tak nak dapat orang hantar aku benda-benda makan free kat rumah aku. Kalau aku nak, aku order, aku bayar. Jangan bagi aku free, aku tak nak. Tak nak ya? Sebab aku tak nak berhutang dengan you, yang aku kena buat IG review kau lah, aku kena buat ni, aku buat ni. Aku tak nak. Tapi kalau to me, I rasa sedap, aku dengan seikhlas hati akan buat. Kau tak payah bayar aku free pun, aku akan buat. You know, sebab tu, I tak nak buat IG review. Sebab tu macam hari tu yang bila hari tu I nak sangat makan kuih tu, ada satu akak ni nak bagi I kuih. I kata, Kak, I nak bayar. I tak nak bayar. I nak bayar. Tapi tak apa, I bagi. Lepas tu akak tu kata, Michael, I faham. I nak bagi you sejujur, ikhlas dia, bukan nak suruh you tak post pun tak apa. Daripada situ baru I boleh, I macam okey lah, I terima sebab aku nak makan sangat kan. Tapi bila aku dapat benda tu, aku makan, benda tu sedap sangat. So aku sendiri dengan seikhlas hati aku postkan benda tu balik. You know? So benda-benda macam ni yang mengambil kesempatan banyak, macam I kata tadi. Macam satu hari I dapat 200-300 DM, and I boleh kata 90% DM tu bagi aku nombor account minta duit. Ya ke? Kau ingat aku dah sama ke apa? Betul. Dia kata, saya dah 2 hari tak makan lah apa. Kalau maaf mengganggu, cakap dengan elok lah. Dia tak cakap macam meminta, macam gangster. Dia cakap dengan elok. Kalau tu, saya sertakan nama dan nombor akaun. Sila banking kan. Aku ni bapak kau. Mike, okay, cakap pasal tu kan Mike kan. Okay, ni tweet tau. Tweet ni best. Okay. Tweet ni, okay. Masa musim PKP ni ramai pedagang kecil terputus sumber, tapi ada juga yang ambil kesempatan, ada yang minta tolong tapi tak nak usaha. Okay, orang yang derma ayam suruh. Dia kata orang yang nak derma ayam tu, dia suruh yang penerima tu PM dia. Faham tak? Ya, kau jangan cakap. Okay lah, I tak nak cakap siapa, tapi ada satu kawan artis lah nak tolong. Nak kena tolong PM nak dia. buat benda ni. Bukan ni nak tolong tau, nak tolong dia. Bagi cash. Hantar berang semua. Tapi kawan I ni, artis ni dia tolong dengan seikhlas lah. Dia macam, dia order Grab, dia beli benda tu suruh Grab pergi hantarkan. Baik, okay? Ya. Sebab apa orang beli kau balik? Apa? Berang ni tak bagus lah. Aku nak. Lah kawan I tu nak derma bukan 1-2 orang, dia buat dia pilih 20 orang dia nak buat. Dia nak derma benda tu. Agak-agak lah kita derma pun, kita derma dengan duit titik perlu kita kan. So kita ada certain amount budget. So kalau ada 20 orang, kita kena takkan aku nak belikan kau beras siam wangi yang mahal tu. Mestilah beli yang paling yang murah sikit tu kan. Kau kata kau tak ada beras nak makan, kawan aku hantar beras, dia beli yang balik. Beras ni beras murah. Tak elok. Aku ambil. Patutnya aku buat sama, nak buat benda yang sama tapi buat senyap-senyap je lah kan. Tak nak bagi tahu orang. Terus aku cancel, tak nak buat. Ini orang nak tolong kan, orang nak bantu kan. Kau boleh balik beras kau, beras tak bagus. Apa? Lepas tu Mat, apa cerita sekarang? Apa cerita? Dah senyap ah. Kita, I dengan kawan I, dia dah buat, aku kata, okay kau buat dulu kan, kau dah kena, aku tak nak buat. Aku cancel. Tapi I ada announce dekat IG I kata I nak buat benda macam tu. You know, tapi tu sebab IG I je. So I kata DM je lah siapa yang betul-betul memerlukan. Lepas dengar cerita kawan itu terus cancel niat aku. Tak nak aku buat. Ini macam kau perlu pertolongan, aku dah bagi kau pertolongan.
Itu perangai kau. Itu bukan pertolongan. Itu kau demand tau. Dia ingat apa? Ha? Aku bukan bagi kau benda yang nak tarik luput dah. Aku bukan bagi kau beras yang nak tak boleh makan. Ni beras, cuma Beras. beras biasa lah. Okey lah, boleh makan lah. Boleh makan survive. tapi bukan beras. Dia beras yang kalau you makan kat luar yang jual nasi lemak, beras tu lah orang yang beli beras murah tu kan. As long the beras okey lah. Kau boleh cakap. Aku like freeze. Dah lah, aku tak nak bantu lah macam ni. Okay, Mike. Ini, okay, saya ada, ini ada beberapa soalan. Mike kena jawab ya. Ini quite macam game lah. Okay Mike, pernah tak terima sebuah bungkusan, apa benda pertama Mike buat? Jawab. Bungkusan? Buka je lah tengok apa dalam tu. Buat masa COVID? Time-time sekarang COVID. ni? Buka je? Okay. Okay. Apa yang Mat beli online masa MCO ni? Barang online? Dua benda tak sampai lagi. Satu ialah buat cake mixer daripada Harvey Norman. Satu lagi ialah aku dah order Sichuan peppercorn daripada apa ni? Apps ni. Aku announce kan. Bunny.com. Okay, seterusnya Mat, apa benda pertama yang Mat buat masa PM umum MCO? Masa umum MCO. Aku tengok TV je lepas tu. Aku tak lah kena kurung tengok TV. Besok lah pergi supermarket nak masak apa besok. Itu je aku fikir. Okay. Okay. Antara berikut. Okay. Majlis apa yang Mike terpaksa batalkan masa MCO? Tak ada majlis apa. Shooting je kena batal. Shooting je kan? Okay. Alright, itu je Mike. Itu je. Alright Mike, sikit nasihat. Kita recap balik kesempatan ni. Apa yang Mike boleh cakap sebelum diorang ditipu dekat luar sana kan? Orang kat luar-luar sana. Sekarang ni kita lagi dah berlanjutan. Mungkin akan ada banyak lagi benda-benda yang kita tak tahu akan datang. Kan? Orang scammer ke? Yang scammer jadi macam ni ke? I selepas lama dia berfikir ni macam mana nak bantu orang. Bukan niat nak menunjuk, nak bantu orang. Tapi dengar daripada kawan I yang buat tu macam I rasa apa yang kita boleh buat ialah kita tak payah tengok jauh. Tak payah nak sibuk-sibuk nak pergi bantu orang gelandangan ke apa ke. That is honestly. All you need to look around you. Kawan-kawan yang kenal. Bantu kawan yang you kenal. At least you know you bantu pada benda yang betul. Kadang-kadang kita ni dah terlalu gairah. I tak tahulah. Memang niat orang nak bantu tu bagus. You know, kalau kau nak bantu, kalau kau rasa kau tak tahu, buat apa I buat. Donate je duit tu kepada masjid. Pandailah orang-orang masjid tu buat. You tak payah keluar nak tunjuk muka you, nak post dekat IG you yang you pergi bantu, pergi bagi beras. Kau lagi buat menyebuk kat luar tu lagi ada. Nak jalan-jalan bawa kereta pergi sana, pergi sini, buat apa? Mat, itu ambil kesempatan ke Mat? Itu ambil kesempatan ke untuk viral? Tak, kalau yang some people I clearly see is mengambil kesempatan. Ada orang I tahu dia buat, orang yang I tahu buat tapi dia buat secara senyap-senyap, tak menunjuk. Itu aku kata bagus. Itu memang niat kau nak buat. Tapi kalau kau yang jenis nak buat, kau nak tunjuk, kau buka kereta kau tunjuk apa-apa kau nak hantar, tapi kau hantar ke tak hantar pun aku tak tahu. Kau tunjuk tak atau benda tu sebenarnya kotak kosong pun aku tak tahu. Right? To me, tak payah kau nak tunjuk-tunjuk, nak announce, kau nak pergi sana, kau nak pergi sini. Tak payah. Kalau kau nak buat, kau buat macam ada segelintir-segelintir orang yang aku tahu, yang aku kenal, yang aku tahu dia orang buat. Tapi dia tak bertunjuk pun. And to me, cara yang paling baik untuk I, sebab I jenis yang memang aku tak nak keluar, aku lagi je kat masjid. Tahulah orang masjid tu nak bagi kepada orang-orang kampung yang betul-betul miskin, fakir ke apa, untuk menolong mereka. And then kepada orang lain tu semua, untuk kita tolong, tapi I tengok jauh. First, look around your family, kerabat-kerabat keluarga you, aunty-aunty, ke saudara you, mana yang perlu, you bantu dulu. Lepas tu you tengok kawan-kawan you pula. Siapa yang betul memerlu, you bantu mereka. I think itu kalau semua orang buat macam tu, dah cukup bagus. Benda tu akan somehow rider pergi juga balik ke gelandangan tu. Kau pergi kat gelandangan tu, aku bukan nak hina orang gelandangan lah.
Aku pernah tolong orang gelandangan 2-3 kali. Okay, setiap raya, setiap puasa, I akan bagi baju, aku akan bagi makanan. Okay? Tapi masalahnya, 10 kali aku pergi, 10 kali orang sama. Okay. Tak ada ke untuk mereka, untuk niat. Because kadang gelandangan ni, bila you dah tolong banyak sangat, dia macam like, tak apalah aku jadi macam bos. Nanti adalah orang-orang nak famous ni datang bagi aku makanan. Paling teruk pun aku sana senyum ambil makanan. Aku macam nak buat tally tau cerita pasal gelandangan ni. Yang sebenarnya gelandangan ni semua duduk kondo tau. Macam mana you tahu? Mat, You know what I mean? Ha? Faham? You faham tak? Situasi dia macam orang yang nak famous tu guna orang gelandangan ni untuk ambil, untuk tunjuk dekat IG dia orang. Orang gelandangan ni pula, oh, orang kaya ni bodoh, dia nak tunjuk dia bagus sangat. Apalah aku yang jadi miskin, aku pretend macam ni jadi ambil gambar dengan kau, lepas tu aku hidup bahagia. Aku tak payah kerja, aku ada beras free, baju free. Betul tak? Okay. Betul. Okay, Mike. Okay. So nasihat I, tolong orang yang di sekeliling you dulu sebelum you nak pergi tolong satu dunia. Faham. Okay? Alright. Okay. Guys, malam ni adalah malam terakhir. InsyaAllah akan ada lagi sebab berlanjutan kita ingat sampai 14. Okay, Mike, thank you so much for sharing, Mike. Thank you sebab dah 3 hari. 3 episod Mike bersama dengan Official React. Banyak Mike kongsikan. Sama-sama. Okay. Yeah, I enjoy it also. Okay, thank you very much. Bye.